Okay. So hari ini kita akan tengok subtopik yang terakhir, 8.4, Conservation of Angular Momentum. Recall balik chapter 3. Dalam chapter 3 kita belajar tentang momentum, di mana momentum kalau objek bergerak bermakna akan ada momentum, di mana masa chapter 3 kita fokus kepada pergerakan dalam garis lurus. Kita fokus kepada pergerakan garis lurus. So means that object will be moving with velocity v. So kalau ada objek dan objek itu bergerak, confirm objek itu akan ada momentum, di mana rumus untuk momentum P adalah sama dengan mv, di mana this one adalah yang kita belajar masa chapter 3 dulu. Means that an object, if let's say the object moving, it means that object itu akan ada momentum P, di mana momentum P sama dengan mv, di mana this object moving in straight line. Dalam chapter 8, objek kita bergerak juga. Tapi dia bergerak secara rotation, secara membulat. So, when object moving, confirm akan ada momentum. Tapi disebabkan dalam chapter 8, kita membincang tentang pergerakan secara rotation, secara gerakan membulat. So, since that object bergerak dalam bentuk rotation, dia juga ada momentum. Tapi terms dia adalah berbeza dengan chapter 3. Dalam chapter 3 adalah linear momentum. Linear momentum, it means that this object moving in straight line. Dalam chapter 8, since that object rotate, this one kita panggil sebagai angular momentum. Angular momentum, di mana simbol dia adalah L. Tak sama dengan chapter 3. Kalau chapter 3, simbol dia adalah P. Dalam chapter 8, simbol dia adalah L, di mana rumus L adalah sama dengan I omega. Di mana I adalah moment of inertia. Dan kalau siapa tengok video 8.3 hari itu, moment inertia I adalah bergantung kepada bentuk objek. Silinder, solid cylinder, sphere kan dalam tugasan. Chapter 8 tak ada dalam PSPM, hanya ada dalam tugasan sahaja. Take note, chapter 8 hanya ada tugasan dan juga UPS sahaja, hanya ada tugasan dan UPS sahaja. Chapter ini tidak ada dalam final exam. That's why disebabkan hanya fokus pada tugasan, jadi saya bahagian tutorial tu banyak saya akan bantulah. So momentum, simbol untuk chapter 8 adalah L, di mana equation dia adalah I omega. Okay, so L represent angular momentum, I adalah moment of inertia, omega adalah angular velocity. So this one adalah rumus untuk angular momentum. Dan unit untuk angular momentum adalah kg meter square per second. Kg meter square per second. So ini adalah rumus, bukan unit untuk angular momentum, di mana saya tak akan go through terlalu detail. Okay, sebelum ini chapter 3, kita belajar bahawa dalam conservation of linear momentum, total initial momentum adalah sama dengan total final momentum. Di mana chapter 3, kita belajar conservation of linear momentum, which is summation initial momentum equivalent to summation final momentum. It means that dalam chapter 8, hukum ini juga masih dipatuhi, tapi sekarang dalam chapter 8, dia berubah menjadi conservation of angular momentum. Kenapa ada simbol terms angular? Sebab objek kita bergerak secara rotation, which means that summation initial angular momentum will be equivalent to summation final angular momentum. Means that summation L initial adalah sama dengan summation L final. It means that this one, chapter 3 dengan chapter 8 sebenarnya benda yang sama sahaja. Yang membezakan hanyalah satu bergerak secara linear atau straight line dan chapter 8 bergerak secara angular.
Means that kalau kita buat comparison di antara chapter 3 dengan chapter 8, as long as object moving dan ada mass, it means that dia akan ada momentum, di mana chapter 3 momentum P adalah sama dengan mv. Chapter 8 berubah menjadi angular, simbol adalah L dan rumus adalah I omega. Dalam chapter 3 daripada conservation of linear momentum, total initial momentum equivalent to total final momentum in linear. Dan in chapter 8, total initial angular will be equivalent to total final angular momentum, which is I adalah, rumus I adalah bergantung kepada shape. Di mana rumus I biasanya diberikan dalam soalan. Unless kalau dia sebut sebagai particle. Kalau soalan sebut secara particle, it means that I will be equivalent to m r square, which is I proportional to m, I juga proportional to R. Semakin besar moment of inertia, semakin susah dia untuk bergerak. Okay, nah? Semakin besar sebab kita belajar torque sama dengan I alpha. Torque adalah tendency to rotate. Kalau dia punya I besar bermakna objek itu susah nak rotate. Jadi nilai torque adalah besar untuk kita nak buat rotation. So ini adalah general idea. Setakat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Kehadiran almost full dah. Almost full. Bermakna balance sedikit tu adalah dos yang memang pergi ke pusat vaksin dan juga seorang yang masih kuarantin kerana positif COVID. Setakat ni ada apa-apa tak nak tanya tak? Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya continue sekejap. Sebelum saya akan buat semua latihan yang ada dan lepas tu saya akan briefing sedikit untuk tugasan. Okey. Disebabkan sebelum ini saya kata dah momentum adalah conserve. So tengok dekat sini lah. Sebab yang ni akan digunakan untuk briefing dalam tugasan. Yang akan digunakan briefing tugasan jika ada soalan tersebut. Okey. Since that initial angular momentum adalah sama dengan final, means that this value adalah remain unchanged, remain constant. So, L adalah sama dengan I omega, means that this one will be remain unchanged between initial dan juga final. Maka kalau saya susun balik, I adalah inversely proportional to angular velocity omega. Moment initial besar, angular velocity adalah kecil. Imagine senang-senang je. Antara awak nak golek guli dengan awak nak golek apa yang besar? Satu objek kecil, macam ni lah. Satu objek yang besar, satu lagi objek yang kecil. Ada dua kat situ, objek A, objek B. So, objek A, mass sangat tinggi, radius pun besar. Objek B, mass rendah, radius pun rendah. Maka kalau tengok di sini, I untuk objek A adalah lebih besar daripada I untuk objek B. So secara general, benda yang ringan dan kecil kita senang nak golek objek tersebut. Berbanding sesuatu yang besar dan berat. Imagine awak tengah tolak benda yang sangat besar dan berat. Benda tu susah nak rotate. Jadi secara amnya omega A akan menjadi lebih kecil daripada omega B. Setakat ni ada apa-apa tak tanya kat saya tak? Sebab kalau tak tanya hang bah, umpama saya duduk sorang-sorang ni. Tak ada kot. Tak ada. Ya. Tak ada ke? Sini je nak panggil. Tapi saya takut saya panggil nanti pelajar tak ada kat dalam grup. Okey.
calculate angular momentum for bowling ball mass 5.5 kilogram. Okay. Radius 0.15 dan dia dah bagi nilai angular velocity di mana nilai angular velocity dah dalam radian per second dan dia bagi equations untuk solid sphere sebab bola bowling kita adalah berbentuk solid sphere dan equation untuk I bagi solid sphere adalah 2/5 mr square. So dia minta kita cari angular momentum di mana angular momentum adalah L sama dengan I omega. L sama dengan I omega, which is moment of inertia untuk solid sphere adalah 2/5. Given mass kat sini 5.5 dan radius untuk rotation adalah 0.15 di mana this one kena square. So awak akan dapat nilai moment of inertia untuk solid sphere dan L sama dengan I omega. Omega diberikan 3 radian per second. Hanya buat gantian nilai, awak akan dapatlah nilai angular momentum untuk solid sphere. Di mana subtopik ini sebenarnya merupakan subtopik yang sangat straightforward dan agak mudah. Okay. So selesai untuk yang pertama. Tengok contoh yang kedua. Okay. Example 8.17. So, kita ada disk di mana disk ini rotate. So, ini adalah initial condition. So, this one will be initial condition. And then, masa dia sedang berputar tu, tiba-tiba ada satu objek jatuh di atas disk tersebut. Umpama macam ni lah, tengah-tengah disk berputar tu, ada tek cicak jatuh seketui atas disk tu. Bermakna, kita tahu bahawa partikel tu ada mass. Bermakna, masa awal-awal hanya ada disk sahaja. Moment initial bagi disk sahaja. Tapi bila final, total moment initial ni sudah ada dua objek. Di mana pergerakan ini sudah ada disk dan juga sudah ada partikel. Bermakna kalau tengok secara general, moment initial hanya ada disk sahaja, tetapi total final moment initial sudah ada disk dan juga sudah ada partikel. Jadi secara general, I final greater than I initial, which is kita tahu bahawa I inversely proportional to omega. Jadi secara logik akal, omega final akan kurang daripada omega initial. Di mana soalan ini minta kita tentukan nilai bagi. Sekejap nah. Soalan ini minta cari kat bawah. Sekejap. Okay. So dia minta cari final angular speed. So kalau tengok solution ini, bagi nak kat sini, moment this adalah persamaan dia adalah 1/2 mr square. Di mana saya dah sebut tadi, nilai moment initial memang biasanya diberikan dalam soalan. Equations untuk moment initial diberikan dalam soalan. Di mana di sini, untuk this, I adalah half mr square. Mass diberikan bersamaan dengan 200. Radius untuk disk juga diberikan 3 meter. So, awak akan dapat moment initial awak untuk disk hanya ada disk sahaja bersamaan dengan 900 kgm². Which is initially hanya ada disk sahaja. Then final kita ada disk dan juga kita ada partikel. So, kalau tengok solution kat sini, okay. Pertama sekali bila jawab tugasan, awak akan tulis yang ni dulu. Total initial momentum sama dengan total final momentum. Di mana initial hanya ada disk sahaja. So awal-awal hanya ada I disk
omega naught sahaja. Then final ada this dan ada satu partikel di sini. Ada satu partikel ekstra kat situ. Bermakna final I adalah I bagi partikel plus dengan I this omega final. Di mana nilai I untuk final condition sudah berubah. Ada partikel dan juga ada this. Okay. This one adalah sebenarnya daripada summation initial sama dengan summation final. Di mana omega ini mesti dalam radian per second. I mesti dalam kg partikel. Kalau dia sebut sebagai partikel, maka rumus I bagi partikel adalah bersama dengan mr square. Jadi hanya buat gantian nilai di sini, kita akan dapatlah nilai final angular velocity. Kita akan dapat nilai final angular velocity. Setakat ni tak ada apa-apa kot lah. Okay. Sama okay. Tengok yang soalan example 8.18. Okay. Daniel Afiq ada tak dalam ni? Daniel Afiq, kelas GFT 05 kot. Daniel Afiq ada tak? Ya saya, madam. Okey. Daniel Afiq, tengok sekejap rajah before dengan after. Before dengan after. Radius before dengan after, radius di mana yang lagi besar? Radius putaran. Satu dia depor tangan, satu tangan dia masuk Radius ke before, madam. okey. Radius before lagi besar. Okey. Kalau radius lagi besar, dia akan ganggu nilai apa, Daniel? Kita tahu dalam momentum, dalam angular momentum L, L sama dengan I omega. L sama I omega. Di mana I adalah general equations untuk I adalah mr square. General equation untuk I adalah mr square. Sekarang radius initial adalah lebih besar daripada radius final. So dia akan ganggu nilai apa, Daniel? Kalau R berbeza. Dia akan ganggu nilai nilai Ha? I, madam. Nilai I. So Ya. kalau kita belajar dah, kalau nilai R besar, bermakna I initial akan besar daripada I final. Betul tak, Daniel? Okay. Kalau I berubah, bermakna dia akan kacau omega sebab I inversely proportional to omega. Jadi I initial besar bermakna omega initial akan menjadi lebih kecil daripada omega final. Ini adalah asas untuk moment of initial relatekan dengan angular momentum, di mana penerangan ini kita akan guna pakai dalam tugasan. Di mana dalam tugasan saya membenarkan pelajar menggunakan simbol lebih besar dengan lebih kecil macam ni. Saya benarkan. Ada tahu banyak tahu soalan tugasan yang melibatkan chapter angular momentum. Ikut nasib nah. Saya letakkan tugasan ikut number tu, ikut nasib tau. Mungkin ada terdapat set yang susah dan senang sedikit. Saya memang tak tengok nama, saya hanya assign je. Okay. So kalau tengok sini, secara general, R initial lebih besar daripada R final. Jadi, I initial is greater than I final. Automatically, omega initial will be less than omega final. Sebab I inversely proportional to omega. So dia bagi nilai ni semua kat kita dan dia minta kita tentukan distance baru, di mana dia minta kita carikan nilai R2 yang baru untuk kurangkan dia punya angular velocity, daripada
bukan untuk kurangkan. Untuk increasekan sebab omega final lebih besar daripada omega initial. Omega final diberikan kat sini. Omega initial di sini. Ni omega initial. This one omega final. Di mana daripada maklumat pun memang diberikan omega final greater than omega initial. Omega final greater than omega initial kerana I final less than I initial. So, saya tak akan go in detail sangat sebab yang ni ada dalam awak punya example. So, this one optional. This one sama nak tulis satu demi satu pun tak apa. Nak kira satu demi satu pun boleh. Ataupun pelajar terus nak buat gantian dalam ni pun boleh. Asalkan tukaran unit itu betul. Okay. So, initial. So, tengok kat sini. Step pertama setiap kali buat topik ini adalah tulis ni dulu. Summation initial angular momentum sama final. Tulis rumus ini. Tulis rumus yang kedua. Dan barulah buat gantian dan pastikan jawapan akhir mesti ada unit. Saya tak akan go through one by one sebab this one adalah example. So awak boleh tengok nanti. So sekarang yang ni baru saya akan fokus. Yang ni saya akan fokus yang ni. Yang ni baru saya fokus sebab ini adalah tutorial. Di mana tutorial tak ada jawapan kat awak. Hanya ada jawapan akhir kat awak. Dan saya memang tak berniat untuk minta awak buat pun. Jadi saya akan guide semua. Jadi task awak hanya fokus pada tugasan sahaja. Task awak untuk chapter 8 ini hanya fokus pada tugasan sahaja. Tutorial semua saya guide. Sebab hari tu pun saya dah guide untuk soalan yang lain. So tengok soalan nombor 6, cuba baca dulu. Cuba baca dulu soalan nombor 6. Dia kata sekarang 6A. Explain how the principle of conservation of angular momentum is used by acrobat to rotate a few revolutions while leaping through the air. Yang ni paling senang adalah kita ambil contoh yang papan anjal tu yang Pandalela Rinong tu. Pernah tengok kan? Pernah tengok tak? Papan Pernah. Di mana masa dia terjun tu, perasan tak masa dia nak pusing tu, penerjun buat apa? Masa dia nak pusing tu, apa yang penerjun buat? Apa yang dia orang buat sebelum boleh pusing dengan lajunya? Cuba recall balik. Apa dia orang buat sebelum boleh pusing? Depakkan tangan. Depor ke peluk? Nak pusing tau awak. Peluk kot kau nak pusing. Saya rasa peluk kot noh. Saya rasa peluk kot nak pusing. Nanti you pergi tengok balik YouTube, cari tengok yang papa anjal tu. Kalau tak silap saya, masa dia orang nak pusing tu, dia orang akan peluk tangan dan kaki bagi perapat. Betul tak? Kalau tak silap saya. Saya rasa betul. Peluk kan. So, dia minta kita explain. Jadi macam mana kita nak explain dalam tugasan jika ada? Macam mana kita nak explain dalam tugasan? So dalam tugasan, cara yang kita perlu explain adalah kita kena relatekan dengan moment of initial. Bermakna awak kena tulis rumus. Di mana awak kena tulis step by step. Nanti saya akan share PDF ni supaya pelajar boleh tengok semula untuk nak guna untuk cara penulisan dalam tugasan jika soalan ini ditanya. So, kita tulis je macam ni. Ni macam saya guide jawapan untuk tugasan punya ni. So tulis je daripada conservation linear momentum bermakna L initial adalah sama dengan L final. Bermakna kita tahu L adalah sama dengan I omega, di mana I omega ini nilai dia adalah constant. So I inversely proportional to omega. Sekarang dia minta kita cara untuk dia boleh berputar. Bermakna kita nak nilai omega increase. Kita nak bagi nilai omega increase. So untuk omega increase means that kita kena decreasekan nilai I. Di mana mass kita takkan berubah tau. Mass saya sekarang adalah 70 kg. Bermakna hari ni at that moment mass saya tetap 70 kg, tak berubah.
Yang boleh berubah hanya radius sahaja. Kenapa radius boleh berubah? Sebab saya boleh peluk, saya boleh depor tangan. Means that rotation saya hanya disebabkan oleh radius of rotation sahaja. Di mana kita tahu bahawa bila akrobat bermakna orang itu nak buat rotation, mass dia will be remain unchanged. Hanya satu sahaja yang boleh berubah iaitu nilai R. Nilai R. Bermakna aim kita sekarang, kita nak reducekan nilai I. Jadi kita kena R must be reduced. R must be reduced to decrease value of I. So, apa yang acrobat reader perlu buat, dia perlu curlskan dia punya body. Dia perlu curlskan dia punya body. Ataupun awak boleh guna ayat tangan dan kaki dia adalah brings towards dia punya badan tu. Mana-mana istilah yang membawa maksud tangan dan kaki dia curls toward body tu saya terima. So, bila dah curl bermakna I decrease, maka finally omega akan increase, maka acrobat reader tu akan boleh buat putaran semasa di udara. Macam itulah. So dapat idea tak macam mana nak jawab dalam tugasan? Kita kena relate satu. Kita kena relate satu demi satu. Dapat tak idea? Nak guna tahu dalam tugasan yang ni? You nak guna dalam tugasan ni? So dapat idea kan? Cara nak tulis tu kena step by step, one by one. Macam mana kita nak increase, decreasekan satu demi satu. Bermakna perkataan curls ini, pelajar juga boleh guna apa sahaja istilah yang membawa maksud. Kita boleh reducekan dia punya nilai radius rotation tu. Bermakna brings arms inward ke, brings leg inwards ke, mana-mana istilah yang membawa maksud nilai R decrease. Saya terima. Tak semestinya nilai terms curls nak, tak kisah. As long as indicate bahawa kita kurangkan radius. So ayat itu saya dah terima. So setakat ni ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada kot. Ingat tak? Dalam tugasan tu you all kena ingat dalam tugasan cara saya semak tugasan adalah pelajar mesti tulis step by step. Di mana yang pertama pelajar mesti tulis terlebih dahulu rumus. Kedua, perlu buat gantian. Di mana nilai gantian ini adalah dalam SI unit dan pastikan yang akhir itu jawapan mesti ada unit yang nak tengok, saya nak beri markah kat sini. 10 markah tau, 10 marks here. Carry forward for your final exam. So bila siap yang ni, bila siap untuk penerangan, so penerangan adalah kita nak increasekan omega. Bila kita nak increasekan omega bermakna I mesti decrease. I mesti decrease. So kat sini, yang kita adalah untuk increasekan omega. Increasekan omega. Jadi kalau saya nak increasekan omega bermakna saya kena reducekan I. So cara nak reducekan I adalah R mesti reduced. R mesti reduced. So bila R reduced, mesti adalah hand and leg brings inward ataupun curl the body. Mana-mana terms itu saya terima. So tengok soalan untuk B. Data yang diberikan kepada kita, so kita tengok dulu bila kita buat exam, ini adalah optional, tapi kalau pelajar itu rasa confused, dia boleh keluarkan dulu data yang diberikan step by step. So dalam soalan ini, dia bagi initial angular adalah 3 radian per second, di mana boleh guna direct sebab unit dah dalam radian per second. Dia bagi initial adalah 4 kg m square. Juga boleh guna direct sebab dah dalam SI unit. Dan dia bagi kat kita final I, di mana masa ke final I diberikan 1.8 kg m square. Juga boleh guna direct sebab dah dalam SI unit. Soalan hanya minta kita carikan
final angular velocity, maka step pertama adalah tulis yang ni dulu. Bermakna tugasan nanti saya nak tengok cara penulisan sama dengan cara saya guide. So tulis initial equivalent to final, di mana hanya ada satu objek sahaja, tapi objek ini I berubah. Maka tulis kat sini I initial omega naught, I final omega final, dan buat gantian 4 multiplied by 3 equivalent to 1.8 omega final. So simplify omega final equivalent to 6.67 unit per omega adalah dalam radian per second. So ini adalah step by step cara penulisan untuk kita buat dalam tugasan. So selesai untuk soalan tutorial nombor 6, saya guide terus. Harapnya pelajar dah key attendance tau, 2 kali. Sebab key in. And then last week, we all kena warning tau dengan masa Rabu tu, saya dah minta key in mode eksperimen dalam key in mode eksperimen. Tapi ada beberapa orang pelajar salah key in dalam mode pre-post. Jadi bila pelajar salah key in mode pre-post, dia naik sebagai ponteng. Jadi list keluar agak ramai yang ponteng. Jadi ketua unit, ketua jabatan di trace dan we all kena check balik. Ramai pelajar salah key in kat situ. Setakat ni ada apa-apa nak tanya soalan nombor 6? Tak ada kot. Nanti tengok balik video nah. Tengok pula soalan nombor 7. Soalan chapter 8.4 straightforward tau. So 8.7, step yang pertama, kita keluarkan dulu data. Maklumat yang diberikan sekarang, skater, dia bagi initial angular, isu dia sekarang bukan dalam SI unit, bukan dalam SI unit. Omega initial bukan dalam SI unit, tapi diberikan omega initial dalam 1 revolution every 2 second, di mana kita tahu unit bagi omega adalah radian, tapi data diberikan dalam revolution. So kita kena tukar dulu revolution ke dalam radian, bermakna multiplykan dengan pi, 2 pi divide by 2. So omega initial akan menjadi pi radian per second, ataupun pelajar boleh biarkan dalam bentuk desimal, dibenarkan jugalah. So ini adalah maklumat omega initial. Omega final adalah 3 revolution per second, juga bukan dalam SI unit, di mana 1 revolution bersama dengan 2 pi dah dalam second, so akan jadi 6 pi radian per second. So ini adalah information yang diberikan kepada kita, omega initial dan juga omega final. Dan maklumat satu yang diberikan kepada kita, I initial adalah bersama dengan final sahaja. Jadi soalan yang pertama, L initial sama dengan L final, bermakna I initial, omega initial sama dengan I final, omega final, di mana initial adalah pi, nilai I initial adalah 4.6, this one 6 pi, omega final. So simplify kat sini, kita akan dapat nilai omega final bersamaan dengan 0.77 radian per second. Ni saya dah tunjuk siap-siap kat awak. Dan dia kata, how does physical accomplish this change? How? Di mana this one adalah exactly sama dengan soalan nombor 6 sebentar tadi. Alamak. Sama exactly dengan soalan nombor 6 tadi. Sama je exactly. Okay. Jadi apa yang dia buat? Dia hanya, yang ni saya bagi term lagi satu je. Saya bagi term yang baru. Dia yang claim macam ni pun boleh. Brings, arms,
near to his ataupun her body. Perkataan curl pun boleh, brings arm near body pun boleh. Mana-mana istilah yang bersesuaian, yang membawa maksud nilai R dikurangkan. Jadi I berkurang. Bila berkurang, omega akan meningkat. Di mana dalam tugasan jangan buat simbol anak panah macam saya tulis. Jangan buat simbol anak panah seperti saya tulis sekarang. Okay, saya warning siap-siap. Jangan buat simbol anak panah seperti saya tulis sekarang. Apa yang pelajar kena buat? Pelajar kena tulis perkataan reduce, increase. Reduce ataupun increase. Ataupun simbol bigger or smaller. Mana-mana yang bersesuaian. Anak panah tidak dibenarkan. Jangan guna simbol anak panah. Kalau saya jumpa dalam tugasan, saja guna simbol anak panah, saya tolak mata awal-awal lah. So jangan guna simbol anak panah. Bermakna dalam tugasan, pelajar mesti terang secara proper. Bukan guna cara short form anak panah hang naik hang turun, no way. Kalau saya jumpa macam ni dalam tugasan awak, ready untuk saya reduce mark. Okay, hati-hati kat situ. Soalan tutor yang terakhir. Yalah dah yang ni. Tutorial saya, kasihan bagi hampa buat yang ni lah. Yang ni saya biarkan untuk pelajar buat satu soalan. Bermakna yang ni, one and only, saya minta you all buat selepas ini. Pelajar cuba. Nanti saya minta salah seorang daripada pelajar dalam kelas tutoran, siapa pun boleh, cuba buat soalan nombor 8, cuba share dalam grup dan saya akan semak. Okey nah, nombor 8 saya biarkan satu soalan je untuk pelajar buat dalam tutor nanti. Okey, so sekarang saya nak briefing untuk tugasan lah. Saya nak briefing untuk tugasan. Dengar betul-betul. Sebab you all tak boleh buat salah kat sini. You all salah sahaja. Bermakna you all ada masalah besar. Okay, tengok dekat yang saya assign tu. Nampak tak? Yang saya tulis kat situ. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okay. Perasan tak saya tulis problem ada 4, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Dan ada pelajar yang ada numbering kat situ. Ada number kat situ kan? Saya akan simpan benda ni tahu. Sebab nanti saya akan cek ada pelajar menipu saya tak? Hampa menipu, hampa lagi cek masalah besar kat saya. Di mana nama pelajar ini adalah sebenarnya merujuk kepada nama yang ada dalam sistem MIS yang ada dalam kita punya platform data pelajar. So, dah ada kat situ, saya dah share. Okay, so dah saya share semua kat situ. Bermakna nanti tengoklah nombor 1 yang kat sini. Ainur Fakihah bermakna dia akan buat problem 4 sebab dia nombor 1. So nombor 1, pelajar nombor 1 adalah problem 4. Begitu juga pelajar nombor 11, dia juga buat problem 4. Pelajar nombor 21 juga problem 4, pelajar nombor 31 juga problem 4. Di mana pelajar nombor 31 hanya ada untuk kelas DHT 05 dan DHT 22 sahaja. DFT hanya ada sampai nombor 30. So, tengok betul-betul problem dan nombor awak. Okay, so sekarang tengok pada yang saya share. Nanti siapa yang buat problem 13, position kosong tu, dia terlari sedikit lah siapa yang buat problem 13. So diagram untuk problem 13 saya dah share. Ada sedikit perubahan pada kedudukan point O kat situ. So nanti problem 13 refer kat sini. So kat sini adalah tugasan pelajar. Di mana tugasan pelajar ini dia ada problem number dia kat situ. So bila awak buka ini, awak buka dalam awak punya ni. Sekejap. Data saya slow lah pula. Sekejap lah. So, dia akan ada problem number kat situ. Okay. Bermakna ada problem 1. Jadi kalau ada problem 1. Sekejap lah. Tiba-tiba screen saya dengan screen. Okay.
Bermakna problem 1 ini, bermakna tahulah pelajar yang kena buat problem 1 ini tak ada. Sebab saya memang tak assign mana-mana pelajar buat problem 1. Tiba-tiba ada pelajar kelas saya submit problem 1, bermakna awak memang cari masalah besar dengan saya. Kenapa? Sebab saya memang tak assign pelajar buat problem 1. So jangan cari pasal kat saya nak. Saya nampak problem 1 sahaja dalam list pelajar submit kat saya, bermakna pelajar itu buat satu kesalahan yang sangat besar. Kenapa buat kesalahan yang sangat besar? Sebab saya tak assign pun problem 1 pada mana-mana pelajar saya. Dan kalau problem 2, yes, ada. Di mana problem 2 ada pelajar nombor 2, nombor 12 dan juga nombor 22. Jadi, dapat idea kat sini? Faham tak? Faham tak sekarang apa arahan saya, macam mana saya assign pelajar ni? Problem 1 tak wujud nah. Saya tak assign mana-mana problem 1 pada pelajar saya. So tiba-tiba masa dalam saya check dalam Google Classroom, ada problem 1, memang masalah besar lah awak. Sebab saya tak assign mana-mana pelajar saya buat problem 1. Mana dia tak? This problem tu. Okay. Begitu juga problem 3. Saya jumpa sahaja problem 3, pelajar tu lah ada masalah dengan saya. Sebab saya tak assign problem 3 pada pelajar saya. Begitu juga dengan problem 6. Juga saya tak assign pada mana-mana pelajar saya. Jadi jangan pandai-pandai pergi ambil maklumat orang lain dan submit suka hati, sebab saya akan check maklumat ini ada kat saya. So hati-hati kat sini. So awak pun dah ada nama dalam yang saya assign tu kan. Awak tahu dah siapa yang buat sama dengan awak. So pandai-pandailah awak bincang dengan kawan yang buat problem yang sama tu. Jangan tanya saya pula, "Madam, jawapan akhir apa? Ni buat macam mana?" Kalau awak tanya saya, umpama buat tutorial lah kot kan, tak buat tugasan lah kot. So dah tahu siapa buat, kelas lain pun guna tugasan yang sama. So pandai-pandai awak lah nah. Saya bagi idea dah kat awak supaya awak tak akan hantar benda yang salah kat saya. So dan saya juga dah hantar benda ni kat awak. Saya dah juga hantar cover. So cover ni sama ada nak print dan tulis tangan, saya benarkan. Don't worry, saya benarkan. Print tulis tangan saya benarkan. Nak menaik pun tak apa. Okay. Nama saya walaupun salah tulis pun saya tak marah. Tapi kalau boleh jangan salah tulis lah. Okay. Dan tulis problem number kat situ. Yang ni bahagian saya, markah saya yang akan tulis. Ni page pertama. Page kedua adalah bahagian ini. Okay, page kedua. Tajuk tugasan adalah awak tulis sahaja chapter 8 dan tulis chapter 8 kat situ. Di mana chapter 8 tajuk dia adalah rotations of rigid body. So tajuk tugasan adalah rotations of rigid body. Awak tulis nama awak tulis nombor matrik awak kat situ. Awak tulis awak sign kat situ. Tarikh adalah tarikh submit, di mana tarikh submit adalah pada Ahad hadapan. So bermakna tarikh kat situ adalah tarikh hari Ahad akan datang, sebab itu adalah due date. Awak boleh submit awal, tapi tarikh itu tolong tulis tarikh akhir submit, iaitu pada hari Ahad hadapan. Saya belum assign dalam GC, tapi saya akan assign dalam masa terdekat ni lah. So saya belum assign dalam GC. So setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya kat saya? Ini muka surat yang kedua yang pelajar kena attach masa hantar kat saya. Muka surat ketiga adalah soalan. Di mana soalan itu awak nak conteng pun saya tak kisah. Dan muka surat yang keempat adalah solution. Di mana solution ini nak menaik pun boleh, nak tulis tangan pun boleh, tapi pastikan kemas. Saya prefer tulis tangan lagi kot no. Tapi kalau nak menaik pun tak apa. Tapi saya prefer tulis tangan, senang. Sebab tak perlu nak susah buat apa equations dalam Word. Siapa yang buat dalam Word, pastikan convert ke PDF supaya format dia tak lari masa submit. So, ada apa-apa nak tanya saya untuk tugasan 10 markah awak 10 markah. Itu susunan yang tertulis. Page 1, front cover. Kedua adalah surat akuan, di mana tarikh surat akuan adalah pada hari Ahad hadapan. Dan yang ketiga adalah soalan. Yang keempat adalah jawapan. Boleh tulis tangan. Susun secara ikut order, pastikan berada dalam satu file yang sama sahaja. Duduk dalam satu file yang sama sahaja. Ada apa-apa nak tanya kat saya? Ada apa nak tanya?
Untuk Anissa, nanti saya akan share link dengan Anissa. Anissa kalau belum discharge daripada pusat kuarantin, Anissa tolong personal message kat saya. Sebab Anissa mungkin saya akan track tarikh summit yang lain dengan kawan. Sebab kita faham kondisi Anissa yang tak apa nak ada kemudahan yang lengkap compare dengan rakan yang berada di rumah. Setakat ni ada apa-apa nak tanya soalan kat saya? Ada apa nak tanya? Bermakna tugasan awak di antara jam 3 sampai 4 nanti adalah yang pertama, key in kedatangan moto. Tugasan yang kedua adalah cuba buat soalan tutorial nombor 8 dan share dalam grup. Tugasan yang ketiga adalah sebab ini adalah yang awak tak perlu nak pun tak faham soalan yang sangat-sangat baru boleh tanya. Tapi biasanya saya akan tak layan. Oh, dan satu lagi saya nak pesan pada pelajar yang suka personal message kat saya. Kebiasaannya, handphone yang akan ada selalu dengan saya. Handphone selalu dengan saya. Jadi, saya tak prefer personal message sebenarnya selepas waktu kerja. Sebab, bila personal message, saya tak tengok tau. Saya takut saya terlepas pandang soalan pelajar. So, kalau siapa nak juga personal message, tolong tulis dalam grup. Puan, saya tanya soalan. Dan bila bagi tahu puan saya tanya soalan, awak kena bagi tahu juga guna yang mana satu, nombor mana satu. Sebab yang selalu dengan saya ada handphone. Tab yang saya guna conteng ni selalunya, alamak ada gambar ni pula. Okay, tab selalunya anak saya akan muka waktu luar kelas. Jadi siapa yang personal message dengan tab, saya biasanya malam ataupun pagi-pagi saya akan tengok. So kalau terlambat minta maaf lah nah. Unless kalau dalam grup. Kalau dalam grup tak ada masalah. Kalau tulis dalam grup, Telegram grup saya memang alert. So better kalau tanya soalan di luar waktu kelas, tolong tanya dalam grup sebab saya akan lebih alert dalam grup. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya saya? Ada apa-apa isu? Saya lupa nak off record. Ada soalan apa-apa nak tanya kat saya?